Assalamualaikum dan selamat pagi penonton semua. Apa khabar? Saya Cikgu Master Benjar Kasih. Berjumpa lagi dalam siri pendidikan muzik musim ketiga, video yang ke-28 yang akan menjelaskan tentang kedudukan perdu dan pembalikan. Saya juga akan memberi contoh sedikit macam mana cara menjawab latihan triad. Selamat menonton. Pengenalan. Triad terdiri daripada 3 pitch iaitu root, third dan fifth. Ketiga-tiga pitch ini mestilah diambil dari satu nada sahaja ya. Okey, root menentukan nama triad. Contoh, jika root adalah kelima dalam C major, maka triad dinamakan triad 5 dalam C major. Triad boleh disusun dalam 3 kedudukan. Ya. Kedudukan perdu, ya, not paling bawah adalah root. Pembalikan pertama, not paling bawah adalah third. Dan pembalikan kedua, not paling bawah adalah fifth. Kedudukan atau inversion dalam bahasa Inggeris, ya. Kedudukan perdu adalah kedudukan yang biasa kita belajar, iaitu root paling bawah sekali diikuti dengan third dan fifth. Pembalikan pertama. Okey, root dipindahkan ke atas satu oktav ya. Jadi tinggal third yang berada di bawah sekali. Pembalikan kedua. Root dinaikkan ke atas satu oktav. Third juga dinaikkan ke atas sebanyak satu oktav. Ataupun fifth diturunkan ke bawah sebanyak satu oktav. Cara menotasikan triad atau chord. Menotasikan triad perlu dibuat dengan sangat teliti. Ya. Perkara-perkara yang perlu dikenal pasti semasa menotasikan triad adalah satu, nama triad. Ya. Nombor triad ataupun apa dia. Tonik ke, subdominant ke. Ya. Kemudian nada, kena pastikan nada apa ya. Atau yang ketiga, sama ada dia perlu ditulis dengan tanda nada atau tanpa tanda nada ya. Dan yang keempat, kedudukan atau pembalikan ya, sama ada root pembalikan pertama ataupun pembalikan kedua. Contoh menjawab soalan 1. Notasikan chord E minor. Okey. Langkah menjawab. Sudah tentulah nombor 1, tulis clef. Katalah contoh clef treble di sini ya. Soalan tidak dinyatakan dengan tanda nada atau tidak. Bermakna tulislah dengan tanda nada. Seperti juga dalam scale ya. Kalau tak nyatakan itu bermakna dengan tanda nada. Tapi tak ada masalah kalau anda tulis dengan tanpa tanda nada juga ya. Okey, tanda nada dalam soalan ini E minor iaitu ada satu sharp, F sharp. Soalan tidak menyatakan kedudukan perdu atau pembalikan 1 atau pembalikan 2. Jadi anggap saja kedudukan perdu di mana root adalah di bawah sekali ya. Tuliskan root ya, iaitu E. Tambahkan third dan fifth. Okey, lengkap root, third dan fifth. Dan akhir sekali tulis garisan bar berganda. Ya, senang saja ya, dengan tanda nada mudah sedikit ya. Okey, selesai menjawab soalan. Contoh menjawab soalan 2 ya. Notasikan triad 4 nada G minor. Gunakan clef bass tanpa tanda nada. Yang ini banyak arahannya ya, kena ikut. Okey, tulis clef bass seperti kehendak soalan. Kemudian tanda nada tidak perlu di sini ya, sebab tanpa tanda nada. Buat scale G minor ya.
untuk mencari node keempat. Di sini node keempat ialah C, bermakna C itu adalah root. Ya. Okey, tulis root. Tidak dinyatakan kedudukan, ya, ataupun pembalikan. Jadi anggaplah kedudukan perdu ataupun root position. Tambahkan third dan fifth. Okey, C, E dan G. Semak sama ada terdapat kromat pada root, third ataupun fifth. Tulis jika ada. C tak ada. E flat nampaknya ada, flat. Dan G. Jadi E flat ada, ya. Tuliskan flat pada E. Akhir sekali seperti biasa, tulis garis bar berganda dan selesai. Okay. Contoh ketiga. Notasikan triad 5, nada di minor, pembalikkan kedua. Anggap saja clef treble dan tulis tanda nada di minor sebab tidak dinyatakan, ya. Okey. Tanda nada di minor, satu flat. Buat scale di minor harmonik, ya, sebab di minor tidak dinyatakan, anggaplah ia harmonik untuk mencari not kelima. Carilah not kelima iaitu A. Okey, tulis A. Ya, notasikan A dengan teliti, ya. Tulis third dan fifth dalam pembalikan kedua. Fifth adalah not paling bawah sekali, ya. Susunannya E, A, C sharp. Okey. Okey, itu kedudukannya, ya. Okey, tulis C dan E. Okey, susunannya dah betul. Semak sama ada terdapat tanda kromat, ya, pada root, third ataupun fifth. Jika ada, tulis. Di situ ada C sharp dan tulislah tanda sharp pada C di sebelah kiri. Akhir sekali, tulis garis bar berganda untuk menamatkan tugasan. Dan telah pun selesai. Contoh menjawab soalan keempat, ya, notasikan kod D diminish. Untuk kod biasanya tak perlu tulis tanda nada, ya. Okey. Langkah pertama, tuliskan seperti biasa clef dan sebagainya. Kemudian tulis root, third dan fifth. Ingat ciri triad diminish iaitu minor-minor. Bermaksud root third minor, third dengan fifth minor juga. Okey, pastikan root dengan third minor ketiga. D, F memang dah minor ketiga. Okey, jangan buat apa-apa. Check pula third dengan fifth. Dia mesti minor ketiga. Tengok, ya. F dengan A ialah major ketiga. Untuk kurangkan, kita letak tanda flat pada note yang atas, ya. Letakkan flat pada A. Okey, telah pun selesai. Belum lagi, tulis garis bar berganda seperti biasa. Okey, dah pun selesai, ya. Ya, sekian sahaja untuk video kali ini. Saya harap kamu telah pun mengetahui 3 jenis kedudukan triad iaitu root position ataupun kedudukan perdu. Pembalikan pertama, first inversion, dan pembalikan kedua, second inversion. Saya pun telah pun tunjukkan kepada kamu cara-cara bagaimana menulis, ya, cara-cara mudah menulis triad. Okey, semoga semua dalam keadaan baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.